Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dikasihi Imam Mubasyarah menjalankan puasa masjid khususnya sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah pada malam ini sama-sama dapat kita dalam bisa ilmiah, sama-sama dapat kita menaikkan solat fardu maghrib secara berjemaah dan juga dapat kita duduk dalam majlis ilmu yang mana kita mengupas kitab 40 hadis adab orang mukmin, akhlak menjadi cermin, yang mana pada malam ini insya-Allah kita akan mengupas pada tajuk yang ke-29 iaitu adab dalam pergaulan. Adab dalam pergaulan. Kita lihat pada matan hadis ini. Hadatsani Musa bin Ismail, hadatsana Abdul Wahid, hadatsana Abu Burdah bin Abdullah qala sami'tu Abu Burdah bin Abi Musa an abihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul جليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه وكير الحداد يهرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه rihan khabisatan muttafaqun alaih. Maksudnya telah menceritakan kepadaku Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid, telah menceritakan kepada kami Abu Burdah bin Abdullah berkata, aku mendengar Abu Burdah bin Abu Musa daripada bapanya radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang bergaul dengan orang soleh dan orang yang bergaul dengan orang berakhlak buruk seperti penjual minyak wangi dan tukang tempa besi. Pasti kamu akan dapat daripada pedagang minyak wangi sama ada kamu membeli minyak wanginya atau sekadar mendapat bau wanginya. Sedangkan daripada tukang tempa besi akan membakar badanmu atau pakaianmu atau kamu akan mendapat bau yang busuk. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-2101. Dan juga dalam Sahih Muslim, hadis yang ke-4762. Pengenalannya tentang adab dalam pergaulan ini, teman atau sahabat merupakan orang yang paling rapat dengan kita selain ibu bapa atau adik-beradik yang sangat kita percayai dalam setiap perkara. Malahan ada setengah individu yang lebih selesa untuk berkongsi setiap perkara dengan sahabat masing-masing berbanding dengan ibu bapanya sendiri. Rasa selesa ini seterusnya melahirkan kepercayaan antara satu sama lain yang menjadi asas kepada sebuah persahabatan. Dalam agama Islam, kita disaran untuk mencari sahabat yang baik, beriman dan taat kepada Allah SWT bagi membolehkan persahabatan itu berjalan lancar tanpa sebarang persengketaan. Malahan junjungan besar Nabi Muhammad SAW sendiri mempunyai sahabat baik yang amat disayangi, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kekukuhan hubungan persahabatan antara Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dapat dilihat daripada pelbagai kisah yang membuktikan kesetiaan kedua-duanya. Antaranya Abu Bakar As-Siddiq antara sahabat yang terawal masuk Islam.
Kemudian dia hari pertama masuk Islam, dia dah tarik lagi beberapa orang sahabat masuk Islam, antaranya Osman bin Affan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah jarak umurnya, beza umurnya lebih kurang 3 tahun. Ya. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga sahabat yang menemani Rasulullah dalam peristiwa hijrah. Dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga dimuliakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga ya, imannya jika ditimbang iman seluruh sahabat dan juga seluruh orang mukmin dengan timbangan iman Abu Bakar As-Siddiq, berat lagi iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ceritalah banyak kelebihan sahabat Rasulullah ni lah. Kenapa disebut sahabat? Kenapa tak sebut zamil ataupun disebut sebagai kawan, rakan? Ya, sebab sahabat ini ialah sahabat yang sama-sama susah dan juga sama-sama senang. Sebab tu pepatah Melayu kata apa? Ya, berkawan biar 1000 budak, berkasih biar 1. Kan? Nak kawan tu memang banyak kawan. Kawan ketawa senang dicari, kawan menangis seorang-seorang je lah. Bakat lari lah. Ya? Itu beza dengan sahabat. Sahabat makam dia tinggi, kedudukan dia tinggi berbanding dengan sahabat, dengan kawan, rakan, teman. Kalau dalam bahasa Arab tu dia ada zamil, dia ada lagi apa dia, peneman lah, khalil apa semua lah, dia ada dia punya ni. Tapi kedudukan sahabat tu tinggi. Sebab itulah disebut para sahabat Rasulullah, tidak disebut para kawan Rasulullah, para teman Rasulullah tak sebut. Sahabat tu makan dia tinggi ni. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis, Allah SWT berfirman ya dalam surah An-Nahl ayat yang ke-90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ayat ni memang setiap minggu dibaca oleh khatib kan. Memang wajib baca lah dalam khutbah Jumaat kan. Ya, maksudnya sesungguhnya Allah SWT menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ini dalam adab pergaulan ni tak? Jangan buat keji, jangan buat mungkar, jangan menzalimi. Ia mengajar kamu dengan suruhan dan larangannya ini supaya kamu mengambil peringatan mematuhinya. Sebab tu di setiap minggu dibaca, khatib baca ni tentang apa? Cara kita nak berkomunikasi ya, dengan sahabat, dengan kawan, dengan kaum kerabat. Jadi jangan buat perbuatan keji, jangan buat perbuatan mungkar, jangan menzalimi. Setiap minggu diingatkan. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Maksudnya Allah SWT akan selalu menolong hamba selama dia menolong saudaranya. Inilah dalam pergaulan dia. Dia ada tolong menolong. Bukan tolong je, menolong tak ada. Maksudnya kita je tolong dia. Dia tak ada pun nak tolong kita tak. Waktu dia perlukan pertolongan bukan main pandai cari kita. Malam pun sanggup datang. Nak tolong kita lah. Waktu kita berhajatkan kepada pertolongan, dia pun dandan buat sibuk. Ada hal sana, ada hal sini tak. Jadi itulah tengok antara kawan dan juga sahabat. Jadi riwayat Muslim hadis yang ke-2699. Dalam hadis yang lain diriwayatkan daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarhamin nas la yarhamhullahu azza wa jalla." Maksudnya siapa yang tidak menyayangi sesamanya, nescaya Allah SWT tidak menyayanginya. Hadis riwayat Muslim hadis yang ke-2319. Keterangannya, agama Islam telah menggariskan tata cara pergaulan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kriteria seorang Muslim ke arah pergaulan
sesama manusia menurut Al-Quran dan As-Sunnah meliputi memberi salam dalam pertemuan, meminta izin, kasih mengasihi, menepati janji, tolong menolong, menahan marah dan sebagainya. Komponen tersebut akan berjaya sekiranya setiap Muslim mengamalkannya dengan penuh kesabaran. Ya, sebab kita hidup dalam bermasyarakat, maka inilah sifat-sifat yang kita perlu ada dalam diri kita. Ya, minta izin, kasih, mengasihi, tolong menolong, menahan marah, semua kena ada. Sebab kita hidup bermasyarakat. Ya, sama-sama. Sebab setiap orang ni berbeza-beza karakter dia, sikap dan juga perangainya. Maka kita kena hadapi orang-orang macam ni. Perkara ini adalah untuk memberi panduan dan menjamin keharmonian hidup bermasyarakat sesama manusia. Agama Islam bukan sahaja mendidik umatnya untuk membina hubungan dengan Allah SWT, yakni hablum minallah semata-mata, namun sangat mementingkan hubungan dengan manusia juga hablum minan nas, kerana sesama Muslim telah diikat oleh Allah SWT dengan tali ukhuwah Islamiyah. Sebab tu antara yang kita baca doa iftitah kita apa dia? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin. Sungguhnya solatku, ibadatku, ya, nusuk tu apa dia nusuk tu ulama dihagikan kepada tiga. Ya, tiga bahagian nusuk. Nusuk yang pertama tu ibadat. Nusuk yang kedua itu ialah manasik haji. Cara-cara buat haji, manasik haji. Nusuk yang ketiga ialah ibadah korban. Ya, dalam ketiga-tiga ini, nusuk ni ibadah harian kita lah, baca Quran, solat, apa semua ni. Kemudiannya nusuk yang keduanya manasik haji lah, cara buat haji. Dan yang ketiganya korban. Ya. Jadi dalam manasik ini, nusuk ini dia ada lah antara hubungan dia dengan Allah SWT dan hubungannya dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Sebab tu bila mana kita laksanakan ibadah korban itu, daging korban itu tak sampai pada Allah, tetapi pahala korban itu sampai, pengorbanan kita itu sampai. Ya, dan daging itu dapat dimanfaatkan oleh manusia. Jadi dua dalam satu, dengan melaksanakan ibadah korban, kita telah menjalinkan hubungan baik kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan manusia. Dua dalam satu. Ingatkan shampoo je ada dua dalam satu. Ibadah pun macam tu tak? Jadi kena tengoklah, banyak kelebihan. Berikut adalah adab-adab dalam pergaulan yang perlu kita amalkan dalam kehidupan. Sebab kita berhadapan dengan pelbagai orang, pelbagai watak, pelbagai jawatan, pelbagai kedudukan. Yang pertamanya pergaulan dengan ibu bapa. Abu Bakar Jabir Al-Jazari di dalam kitab Minhajul Muslim menyatakan bahawa Islam telah meletakkan asas pergaulan antara anak-anak dengan ibu bapa, iaitu wajib taat dan berbuat baik kepada ibu bapa dan mendengar arahan mereka. Malah sewajarnya mereka sentiasa mentaati arahan ibu bapa, sama ada dalam bentuk perintah atau larangan, selagi mana ia tidak melanggar syariat Allah SWT dan tiada unsur-unsur maksiat kepadanya. Ya, kedudukan ibu bapa itu cukup tinggi, diletakkan selepas Allah dan Rasul. Ya. Contohnya, memberi layanan yang terbaik kepada mereka seperti memberi perlindungan, memberi makan, membiayai kehidupan mereka, memberikan pakaian dan sebagainya. Maksudnya kebajikan kedua ibu bapa kita. Dan kadang-kadang mungkin ibu bapa kita ada pencen, ada duit tak, tapi kadang-kadang bukan itu yang diharapkan. Ya, communication ya, komunikasi antara ibu bapa dan juga anak. Kan sekarang ni mudahlah, dulu pakai telefon je dah. Sekarang ni dah mudah dengan WhatsApp, dengan video call semua boleh. Ya. Sebab tak semua ibu bapa ni dia memandang material, kan? Dia hanya anak dia minta duit dia bukan. Ya. Ibu bapa ni dia nak bila mana di saat akhirnya dia banyak nak berkomunikasi dengan anak-anak dia. Jadi kalau anak-anak dia faham lah, bila dia balik kampung jumpa dengan mak ayah dia tu, kurang-kurangkan pegang handphone,
banyakkan mengadap muka mak ayah ni. Pandang muka mak, pandang muka ayah pun dah dapat pahala. Ingatkan kita pandang Quran, pandang Kaabah saja dapat pahala. Pandang wajah mak ayah pun dapat pahala. Ya, sebab tu walau siapa pun mak ayah kita ini, ya, makanya layanlah mereka dengan baik. Ya. Mungkin waktu kita kecil dulu mak ayah punya garang, ya Allah, melekat tali pinggang semua dah. Yalah, nak membentuk anak tu bukan satu benda yang mudah, kan? Dan anak-anak pula pelbagai karakter, macam-macam perangai. Anak 2-3 orang pun dah pening, ini anak 7 orang 8 orang lah, macam-macam karakter. Jadi pembentukan itulah, jadi kita kena faham lah, kita juga kena tahu sebagai anak, kan, ketika itu bagaimana kedudukan mak ayah kita, bukanlah senang sangat pun. Jadinya itulah. Jadi bila di akhir hayat mereka, maka mereka ini mahukan apa? Bukan nak duit sangat pun, paling kurang jenguk, komunikasi, ya, berkomunikasi, nak sembang. Kadang-kadang mak ayah kita suka nak cerita dulu-dulu. Kau tahu tak, dulu ni, pokok ni dulu ni, kau tahu arwah atuk engkau dengan ayah yang tanam pokok. Dia nak cerita benda macam tu, kan? Kau tahu tak ni dulu jalan ni tak ada ni. Dulu kami dulu jalan dekat jalan sana. Kita layan lah. Sebab dia nak bercerita. Tak? Pada siapa lagi mak ayah nak cerita tak? Dia anak-anak ni dengar. Kan? Benda kira-kira silaturahim. Kau tahu tak ujung kampung Pak Ngah dulu tu? Itu dulu dengan ayah kau dulu, dengan atuk rumah. Tak? Communicate, ya, berkomunikasi. Ya, kadang-kadang cerita yang kita dengar tu dah 10 kali dah. Dah hafal pun dialog tu, dah tahu dah jalan cerita dah. Dengar, sebab betul orang tu suka cerita, dia suka ulang-ulang benda tu lah. Ya. Itu adalah layanan yang baik, bukan semestinya dalam bentuk keuangan saja. Kan, ayah nak apa? Kau bagi tahu ya, saya buat semua. Memang. Kan, anak duit banyak boleh buat. Tapi communicate. Kan, bayangkan seorang anak walaupun jawatan dia besar, balik kampung duduk menghadap ayah dia, dengar nasihat ayah dia tak? Mana jawatan besar ni, kalau dekat office tu semua orang tunduk dengan dia, kan? Balik kampung menghadap ayah, duduk sila dengan ayah. Itulah kata tak, communicate, ya, komunikasi tu. Beliau juga berpandangan, kata, ya, kata pengarang ini, dia juga berpandangan bahawasanya, ya, bahawa anak-anak wajib bergaul dengan menghormati dan mengagungkan martabat kedua ibu bapa. Ya, martabat kedua ibu bapa. Kadang-kadang ayah ni tak, ya, anak ni memang pakai besar-besar, tapi saja je nak tengok anak ni ego tak ego lah. Kadang-kadang dia suruh je anak ni, kau pergi buat kopi kat ayah, kau pergi ambil pinggan. Aku ni CEO, ayah aku boleh suruh lah. Tak ada. Di rumah tak ada CEO lah. Di rumah martabat dia anak dan ibu bapa. CEO tinggal kat office. Ya. Jawatan tinggi macam mana pun tinggal. Imam besar ke, ulama hebat ke, balik menghadap mak ayah, bukan taraf itu lagi dah. Taraf dia anak dan ibu bapa. Ya, jangan kita tertipu pula dengan kita punya jawatan ni pula. Ya. Beliau juga berpandangan bahawa anak-anak wajib bergaul dan menghormati dan mengagungkan martabat kedua ibu bapa serta merendahkan diri kepada ibu bapa dan wajib memuliakan mereka dari sudut perkataan dan perbuatan. Nabi Ibrahim AS, Nabi berdialog dengan ayah dia yang bukan Islam tu, tetap layan ayah dia dengan baik. Tak ada pula ayah dia bila ayah dia kata apa-apa kat dia, ayah fikir sikit, saya Nabi tu, Khalilullah, kekasih Allah, ya. Ayah elok sikit. Ya. Saya suruh ayah suruh Islam, ayah tak suruh Islam kan. Nanti saya ni Nabi lah. Kan? Tak kira yang tu. Ya. Bukan pasal itu. Tetap juga ajak juga pujuk juga ayah yang masuk Islam kan. Tapi sudah tak masuk kan. Itulah kan. Maksudnya bukan jawatan kedudukan lah. Dilarang menderhaka seperti membentak dan mesti mendapat keizinan dan keredaan mereka sebelum keluar rumah. Sebab itu anak-anak ketika ibu bapa mereka masih hidup, maka mak ayah dia lah keramat hidup. Ni sibuk kadang-kadang pergi cari keramat sana keramat sini. Ya,
Tengok sana tempat sini, tempat minta doa sana sini. Padahal mak ayah dia ada di kampung elok, dia boleh minta. Sebab doa mak ayah tidak ada hijab. Jadi dia pergi sibuk cari orang lain, Ustaz. Nah, kenapa sibuk cari orang lain? Mak ayah hidup lagi. Ya, minta restu mak ayah saya nak minta ni, minta projek tu apa semua, minta mak ayah doakan, minta mak doakan, mudahkan urusan. Dan saya boleh nak minta, bukan kata tak boleh. Tapi selagi mak ayah hidup, utamakan yang ni dulu. Utamakan yang ini dulu. Sebab doa mak ayah confirm ikhlas. Ya, confirm ikhlas. Ya, jadi tu. Apa yang kita nak pening-pening kepala nak cari orang? Ketika mak ayah hidup, anak-anak memerlukan doa dan syafaat daripada mak ayah. Ketika mak ayah meninggal dunia, mak ayah pula perlukan doa anak-anak yang soleh. Tu kena fikir. Maksudnya Allah tu maha adil. Waktu mak ayah hidup, anak-anak kena minta izin, kena minta restu mak ayah, doa mak ayah. Waktu mak ayah meninggal, mak ayah pula mengharapkan doa anak-anak. Kalau anak-anak yang tak soleh macam mana? Ya, mak ayah meninggal dunia atas bumi, tak kubur, pada tanah kubur pun merah lagi, dah bergaduh dah, berebut tanah kubur sini, harta sini kan. Macam mana? Ya, jadi itulah kata dah, clearkan, kasih clear siap-siap. Ya. Didik anak dengan ajaran agama. Allah SWT berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maksudnya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku, yakni Allah SWT, ya, sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Maksudnya ketaatan pada ibu bapa pun ada batasan. Selagi mana tidak menyalahi syarak, tidak menyalahi agama, perintah mak ayah itu sama je macam perintah Allah dan Rasul. Ya, kedudukan dia. Selagi tidak menyuruh kepada kemaksiatan dan tidak ditengok siapa ayah kita. Ayah dia mungkin peminum arak, kaki judi, macam kaki lagi ayah dia, kaki apa lagi kaki nombor lah, kaki laga ayam, macam kaki semua ada. Tapi kalau ayah suruh buat benda makruf, kau dah semayang ke belum? Kau pergi semayang sekarang? Ayah semayang, kau tidak suruh aku. Itu perintah dia wajib. Satu perintah Allah, tak tahu ayah suruh. Lagi mana tidak menyuruh kepada kemungkaran. Kecuali ayah suruh pergi beli arak, minta maaf ayah, saya tak boleh beli ya. Ayah nak balon pun balon lah, saya tak ya. Sebab ini menyalahi syarak. Ya, itu cerita dia. Sebab itulah walaupun mak ayah tu bukan Islam, anak tetap kena buat baik pada mak ayah. Sebab hubungan di dunianya sebagai anak dan ayah. Akidah tu dia sana. Ya, tetap kena buat baik. Hak mak ayah dia walaupun bukan Islam tetap dia kena bagi. Kebajikan mereka tetap kena jaga. Bukan sebab anak dah masuk Islam, mak ayah bukan Islam, putus hubungan. Bukan. Ya. Dan pergaulah keduanya di dunia dengan baik. Ya, Allah sebut. Pergaulah keduanya di dunia. Di dunia tetap hubungan sebagai anak dan ayah. Di akhirat kira account lain lah. Sebab di akhirat dah kira dalam bab akidah. Ya, Muslim dan non-Muslim lah. Di dunia tetap kedudukan dia. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku lah, jadi kepada Allah SWT kembalimu. Maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini yang pertama. Yang keduanya, pergaulan dengan adik-beradik. Abu Bakar Jabir Al-Jazari juga menyatakan bahawa pergaulan seorang Muslim itu dengan adik-beradik adalah seperti perhubungan dengan ibu bapa. Sama ada mengenai hak dan kewajipan dan sopan santun. Ya, segi aurat pun sama dah, sebab aurat sebagai mahram. Kan? Sama ada adik-beradik itu mukmin atau kafir, wajib baginya untuk menghubungkan tali silaturahim, berbuat kebajikan, beradab serta melaksanakan hak-hak dengan menghormati yang tua dan mengasihi yang muda, menziarahi yang sakit dan menolong yang ditimpa musibah. Sama juga walaupun adik-beradik kita bukan Islam, hubungan dia sama, tetap adik-beradik.
ya, di dunia. Perkara ini disebutkan dalam maksud sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Kulayb bin Manfa'ah daripada datuknya bahawasanya dia pernah datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Baginda Nabi SAW menjawab, "Ibumu, kemudian bapamu, kemudian saudara perempuanmu, kemudian saudara lelakimu, kemudian ahli keluargamu yang wajib untuk engkau sambung silaturahimnya." Hadis riwayat Abu Dawud, hadis yang ke-4474. Hadis ini bersatu hadis dhaif. Menurut Abdullah Nasir Alwan, dalam kitab pendidikan anak-anak menurut pandangan Islam, ataupun dalam kitab, dalam bahasa Arabnya nama kitab itu Tarbiyatul Aulad, ya, membicarakan tentang adik-beradik adalah golongan yang memberi suatu pertolongan dan menerima daripada mereka dengan bercampur dan berhubungan dengan mereka, bergaul dengan adik-beradik. Contohnya, adik-beradik yang lebih tua menjadi ikutan serta teladan sama ada akhlak yang baik atau buruk bagi yang lebih muda, mengikut apa yang berlaku terhadap semua kanak-kanak, seperti dalam aktiviti sosial, berakhlak mulia, memilih pasangan, akademik dan lain-lain. Ya, sebab anak sulung jadi contoh pada adik-adik yang di bawah ni. Peranan ibu bapa sangat penting dalam mencegah daripada pencampuran dengan adik-beradik yang berakhlak buruk dan memberi kesedaran, perhatian, pengawasan dan nasihat mengikut akhlak-akhlak Islam. Menurut Abu Laith Samarkandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin menyatakan bahawa seorang yang sentiasa menjaga hubungan dengan keluarga seperti ziarah menziarahi, membantu dengan harta atau tenaga, dan saudara berada jauh boleh berhubungan melalui aplikasi teknologi, dan sekiranya menziarahi saudara yang jauh itu lebih utama, ia telah mempereratkan silaturahim. Maksudnya zaman teknologi ni tetap boleh tak? Ada grup WhatsApp, ya, grup WhatsApp adik-beradik kan. Jadi jadikan grup WhatsApp adik-beradik itu untuk mentauhkan silaturahim. Jangan letak benda-benda kontroversi dalam grup WhatsApp. Dalam adik-beradik kita tu ada penyokong Manchester United, ada penyokong Chelsea, ada penyokong Arsenal tak? Ada penyokong Liverpool dalam tu. Kalau Liverpool asyik menang, jangan mengelih yang kalah tu. Manchester United khususnya tak? Buat balah ya. Contoh tak? Contoh. Buat balah ya. Jadi bercari benda-benda yang harmoni yang boleh bincang dalam grup WhatsApp adik-beradik. Ya? Kadang-kadang sebab bola punya hal bergaduh, putus adik-beradik, left group, kan? Padahal hubungan silaturahim itu mengatasi, ya, daripada menyokong pasukan bola sepak, mengatasi ini bola punya hal bergaduh adik-beradik kan, tak ada kami langsung, ya, jangan tuan-tuan ya. Jadi adalah grup-grup yang harmoni, tak perlu memperli orang tu, kawan tu kalah, kawan ni menang lah. Kalau kau kalah 2-0 kan, ya. Jaga keharmonian adik-beradik. Jangan. Yang ketiganya, pergaulan dengan guru. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Jadilah Orang yang menjiwai iman dan hidayah menyatakan amalan bertegur sapa seperti mengutamakan guru dan menghormati dengan penghormatan dan salam merupakan hubungan baik antara keduanya. Seorang murid itu mestilah terlebih dahulu menyapa guru ketika bertemu, terutamanya jika sudah lama tidak berjumpa dengan guru. Ya, guru ni anak murid dia macam mana pun dia boleh kenal. Dia tengok muka pun dia kenal. Anak murid dia payah nak tempat guru tak? Kadang-kadang anak murid yang kelas belakang ni yang selalu ingat cikgu. Kalau ada 5 kelas, kelas yang hujung tu memang ingat cikgu. Sebab apa? Sebab selalu kena rotan. Memang ingat lah, nakal lah. Tapi yang biasa kelas depan ni masalah ni. Bila jumpa cikgu dia balik, menyorok belakang tiang lah. Dia lalu belah sana, lalu belah sini, dia ingat cikgu dia tak kenal. Ya? Saya beberapa kali dah macam tu, bukan tak kenal anak murid ni. Dia dah kahwin, ada yang meninggal pun dah ada lah. Ya? Yang mana cerdik-cerdik ni, dia ada ego sikit lah. Ya? Biasanya yang mana kalau hujung yang meleleh, air hingus, kan? Rambut musuh masai tu, itu yang ingat pada kita tu. Dari jauh dah minta cikgu,
mak mani aku, apa nak kamu kan. Menjerit dari jauh dia dah panggil lah. Kan? Murid juga haruslah tidak bercakap terlalu banyak di hadapan guru dan mengikut arahan dalam pergaulan dengan guru. Murid yang mengikut arahan guru memperoleh kejayaan dalam peperiksaan dan kehidupan. Murid haruslah bercakap apabila ditanya oleh guru sahaja dan tidak bertanya sebelum diizinkan terlebih dahulu. Malah murid digalakkan mendengar kata guru dan tidak membantah guru dengan berkata, fulan menyatakan pendapat yang berbeza dengan apa yang kamu katakan. Kadang anak murid sekolah lain, kadang kita berguru dengan cara kuliah lain, belajar di surau lain, belajar di pondok lain. Kadang-kadang setengah orang dia suka, dia dengar kuliah sini, dia dengar kuliah sini. Bila ustaz cakap macam ni, dia cakap lain. Kenapa ustaz tu kata macam tu? Tak macam ustaz cakap pun. Saja nak buat balah kan. Ya, sedangkan mungkin ustaz sana memberi pandangan dari pandangan ulama ni. Yang ustaz ni cakap dari pandangan ulama ni. Dia sebab masalah khilaf. Masalah berbeza pandangan. Macam ada ustaz ni dia pegang macam ni. Ustaz sana dia pegang macam tu. Ya. Tapi kalau kita tahu masih lagi dalam ruang lingkup ahli sunnah wal jamaah, tak ada hal lah. Pergaulan yang baik antara guru dengan murid juga ialah murid tidak memberi cadangan yang berbeza kepada guru sehingga menganggap bahawa dia lebih mengetahui yang betul daripada gurunya. Imam Al-Ghazali juga berpesan murid mestilah menghormati majlis atau sesi pengajaran dalam kelas dengan tidak bertanya kepada rakannya ketika majlis berlangsung dan duduk dengan tertib di dalam kelas seperti duduk menundukkan kepala, beradab dan tenang seolah berada dalam solat. Sistem sekarang berbeza tuan. Dulu zaman KBSR. Sekarang zaman ada KSSM kan, KBSM kan. Dah lain dah, tak sama. Kalau zaman kita dulu murid diajar menghormati guru. Sebab tu kita kena fikir, kenapa murid sekarang berani cakap outspoken? Sebab sistem berbeza. Kita dulu diajar, kau jangan. Cikgu cakap apa kau diam, kau tunduk je tak. Kalau nampak cikgu lalu sini, dia pusing ke jauh. Sanggup tak jauh. Itu dulu punya sistem pendidikan. Hari ni dah beza. Sejak-sejak bila dah ada kebat, kan, kemahiran berfikir alas tinggi ni, high order thinking ni tak. Budak jadi berani. Ya, cikgu cakap, dah cikgu, kenapa tak? Saya kata begini. Kita diajar lah. Kita katalah buah-buahannya masam ni ialah buah mangga, dia ketak. Bukan buah mangga je, sebab saya beli mangga tu manis dia okey kan, dia cakap masam. Kan? Dia boleh menjawab, dia outspoken sebab sistem tu mengajar budak jadi hari ni. Jadi jangan kita pelik. Kenapa budak hari ni dia berani bercakap? Sebab sistem tu mengajar dia. Kita dulu diajar menghormati guru. Cikgu cakap apa betul, tunduk, tak berani nak angkat muka tak. Tunduk lah. Walaupun kita tahu kadang cikgu tu salah. Tunduk tak. Hormat. Tapi hari ni dah. Kan? Cikgu tak betul, dia terus tegur je. Kan? Cikgu tak betul. Kan? Pandangan pun berbeza lah. Jadi tu je lah. Kan? Sistem lah. Ya? Sistem itu mendidik anak-anak jadi lebih outspoken, berani memperjuangkan hak dia. Ya? Ada yang bagus, mungkin ada yang tidak ada pro and kontra lah. Kat situ tak. Yang keempatnya, pergaulan dengan rakan. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, terdapat beberapa tata cara pergaulan dengan dalam persahabatan yang harus diamalkan. Antaranya ialah menghadkan atau membataskan pergaulan dengan rakan. Ya, maksudnya ada had dan juga batasannya. Seorang Muslim itu mesti tahu batas-batas pergaulan sesama rakan agar dapat menjaga etika pergaulan sosial yang telah disyariatkan. Baik yang pergaulan dari segi anak-anak kita, anak-anak remaja ataupun kita sendiri, dia ada batasannya. Membataskan pergaulan perlu dititik beratkan, terutamanya pergaulan lelaki dan perempuan. Malah pergaulan antara sesama sejenis juga ada hadnya, seperti menjaga aurat, menutupi had aurat yang telah ditetapkan, pakaian yang longgar dan tidak nipis. Ya, pergaulan sama rakan pun jaga. Walaupun kadang-kadang dia duduk sekali di asrama dan sebagainya, tetap jaga batasan tu. Seorang Muslim itu boleh membantu rakan dari segi harta dan kewangan, memberi dan membantu ketika rakan susah dan senang mengikut kemampuan.
sama ada dari segi kewangan, masa atau tenaga, mencari penyelesaian ketika sahabat memerlukan bantuan tanpa perlu diminta. Malah dalam hubungan pergaulan sama rakan digalakkan menyampaikan pujian orang lain yang menjadikan rakan gembira mendengar kata-kata dengan baik dan tidak bergaduh dengannya. Maksudnya dengan rakan ni kita banyak bagi nasihat, banyak bagi motivasi. Dan tu gunanya rakan. Sahabat ni tak? Rakan yang baik akan memanggil dengan nama yang paling disukainya, memuji dengan kebaikan yang dilakukannya, sentiasa berterima kasih kepada atas kebaikannya, membelanya apabila kehormatannya dipijak-pijak seperti dia membela dirinya sendiri, dan berani menasihati apabila rakan melakukan kesilapan atau dengan sindiran apabila diperlukan secara berhikmah. Dalam memberi panggil nama yang baik tak? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebelum nama dia diberi gelaran Abu Hurairah, nama dia apa? Abu Syams, bapak matahari kan. Maka Rasulullah panggil dia tak? Bapak matahari. Tak kena nama ni kata ni. Sebab matahari ni disembah api tak? Orang Majusi ni. Tak? Ataupun agama Shinto lah, dia nyembah matahari. Rasulullah tukar kepada Abu Hurairah. Dia suka kucing kan. Dan juga ada juga beberapa orang sahabat lain yang selalu tukar nama dia. Dia nama yang tak baik lah. Ditukar pada nama-nama yang baik. Sikap berlapang dada, memaafkan apabila rakan melakukan kesilapan dan kekeliruannya, dan tidak mencacinya dan tidak berdendam terhadapnya. Selain itu, mendahulukan rakan dengan salam dan bermanis muka semasa bertemu dengannya dan melapangkan tempat baginya dalam majlis. Sebab tu dalam adab berkawan ini yang kita panggil berkawan tak? Iaitu kita memudahkan urusan. Pergaulan ini, rakan yang baik ialah rakan yang tadi disebut tadi. Ibaratnya seperti penjual minyak wangi. Itu rakan yang baik. Rakan yang tak baik ini ialah seperti mana tukang besi. Yang mana kalau pun kita tak bertukang, tapi percikan api tu boleh kena pada pakaian kita tak? Kalau tak kena pun, bau busuk asap tu kena pada kita. Maksudnya, perumpamaan yang Rasulullah bagi ini, kawan yang baik, walaupun kita taklah sebaik dia, tapi kita pun ada juga bersama dia, orang sebut juga tak? Oh dia ni kawan dengan ni, bagus kawan dia ni. Tak, tapi kawan yang baik tu biasa lah. Tapi kalau kawan yang tak baik tu orang sebut. Bila kawan tu kena tangkap, kantui dalam apa benda tak, benda tak baik, kita pun baik. Kau kawan dengan dia kan? Kau terlibat dah. Tak pasal-pasal tak. Jadi itulah. Kawan yang tak baik itu kita jadikan sebagai kawan, orang kata apa, rakan laluan, rakan bagi salam je lah. Demu je Assalamualaikum, bagi salam lebih kurang macam tu. Tak boleh duduk sekali dengan dia, nak mengetih sekali. Kalau kita mengetih sekali pun cepat-cepat angkat punggung. Kita tahu dah kalau dengan dia ni sekarang ada je, semua orang tak betul. Semua orang, pada dia semua orang ni ada kelemahan kekurangan. Dia seorang je yang betul. Maka orang macam ni kita kawan dia angkat tangannya. Benda-benda dah sudah lah tak. Itu tuan-tuan kita berhenti sini dulu. Sampai nombor 4 ini. Pada kuliah akan datang insyaAllah kita sambung lagi pada pergaulan dengan jiran, pergaulan dengan masyarakat. Dia pengajian hadis insyaAllah. Kita berhenti pada muka surat 217. Semuanya apa yang baik kepada Allah SWT, sebarang kelemahan dan kekurangan, saya mohon ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna al-fahma wa 'amalan maqbula. Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.